Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardi ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illa anta. Birahmatika astaghitsu aslihni sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini. Semalam saya telah bercerita tentang development of the story. So sekarang ni hari ni semalam saya dah janji saya nak sentuh perbualan kita pada pagi ini mengenai pembentukan karakter. Jalan yang paling senang ialah kepada follower yang sekarang ni sedang mengikuti perjalanan cerita Shakira. Saya ingin nyatakan bahawasanya apabila kita sudah dapat solid story, jalan kedua yang perlu kita lakukan ialah memilih central character kita, iaitu main character kita apa. Suka saya nak bagi tahu bahawasanya di peringkat awal video saya ini saya akan sentuh surface saja dulu, and then di kemudian kedua nanti saya akan detailkan bagaimana development story yang kita perlu buat, plot yang kita perlu buat, selain daripada main story, kita ada sub story, kita ada selain daripada main character, kita ada sub character pelakon pembantu, protagonis, antagonis dan supporting character. So hari ini saya nak sentuh pasal central character, iaitu main character dulu. Kalau kita tengok ya, setiap drama saya tidak suka menipu. Maksudnya sekarang ni saya tidak suka menipu penonton mewujudkan satu karakter yang terlalu perfect. Dalam kata lain, kita kena mencari satu karakter, heroin ke hero ke, adiwira kita ke, satu karakter yang walaupun ia mempunyai superpower, walaupun dia mempunyai attitude yang positif, tetapi kita kena ada sisi lain dia yang pada saya tidak sempurna. Sebab kita perlu ingat bahawa dalam realiti kehidupan kita, setiap manusia itu lahir memang tidak sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti ada kecacatan di sana sini. Sebagai contoh, apabila kita tengok cerita Shakira, karakter Shakira itu sendiri, walaupun dia ini seorang gadis muda yang tahan uji, tahan cabaran, penuh pendirian, wajah cantik, suara sedap, tetapi dia juga mempunyai satu elemen yang pada saya benda yang mencacatkan keindahan karakter dia, iaitu dia agak selfish, ya. Dia pentingkan diri sendiri, and then dia ni degil. And then kalau kita tengok background dia jadi macam tu, tentu ada sebab-sebab tertentu, iaitu background dia sendiri. Walaupun dia ni dikategorikan seorang gadis yang baik, dia tahu diri, dia menumpang di rumah orang, dia bangun pukul 5 pagi setiap hari, buat kerja rumah, buat itu, buat ini, masak, semua kemas, semua baru dia pergi sekolah. Dan di luar sana, dia tidak membiarkan diri dia dibuli oleh orang, sebab dia dah cukup tertekan, dia dah cukup use dengan karakter yang tekanan-tekanan, dengan bullies, dengan apa yang dilakukan oleh Makcik Aida kepada dia. So di sini kita pernah belajar sesuatu yang penting, bahawasanya pembentukan karakter yang kita pilih itu tidak perlu terlalu sempurna, sebab dalam istilah saya sebagai manusia, tidak ada insan kamil yang sempurna serba-serbi, yang kaya, yang cantik, yang baik, yang setiap tindakannya tu memang tidak boleh ditegur langsung. Sama macam diri kita juga sebagai seorang penulis, banyak mana pun ilmu yang kita ada, sehebat mana pun kita mencapai sesuatu kejayaan dalam produk kita, kita kena bersedia membuka minda kita, membuka hati kita untuk dikritik oleh orang lain. Maksudnya sekarang ni, walaupun saya sudah pun berada di 25 tahun dalam industri, dan setiap orang di luar sana mengatakan bahawa saya seorang penulis yang bagus, seorang penulis yang teliti, seorang penulis yang hebat, yang apabila ceritanya dia keluar jarang mengecewakan penonton, dan saya juga mempunyai followers saya sendiri yang follow cerita saya daripada permulaan tahun 1990-an sampailah ke sekarang, dan mereka boleh
jika saya tanya tajuk-tajuk cerita yang mereka tonton, mereka mengatakan bahawa hampir 90% daripada mereka tahu cerita saya, bermula daripada cerita Orang Gaji 41, 3T 3 Darah, Mahabbah, Mertua versus Menantu, Cinta Hati Abah, Istikharah Cinta. Banyak dah, saya dah tulis hampir ratusan episod, dan juga cerita Hajat yang merupakan first baby saya dengan RTM yang terus dianugerahkan sebagai skrip terbaik pada tahun 1993. Dan follower saya ini memang setia, dan walaupun mereka memuji saya, tapi setiap kali apabila mereka memberi pendapat macam ni, saya mengambil benda tu, saya take serius, sebab saya nak memperbaiki, bukan kerana saya nak memuaskan sebab kita sebagai seorang penulis, kita kena hormat apa yang penonton mahu. Dan selalunya apabila karakter-karakter yang saya pilih itu sebahagian besar adalah based on reality life, based on apa yang kehidupan kita hari-hari. So Syakira ini adalah watak yang wujud dalam masyarakat kita, yang berdepan dengan orang yang suka mengambil kesempatan, yang dia sendiri tak nak dia terpaksa hadap. Dia tidak ada lagi jalan keluar bagi dia untuk dia pergi sana, untuk dia stopkan benda ni, and then dia have to move on, and then dia kena bertindak. Dia tak boleh, dia tidak boleh biarkan diri dia ni duduk statik pada satu tempat yang dia tidak berbuat apa-apa, sampai ke tahap apabila dia kontras dengan kakak dia ni orang yang pada dia ikut saja apa yang orang buat, suka hatilah orang nak buat apa, yang penting ada dia mencari jalan yang alternatif, yang membuatkan benda yang negatif tu datang pada saya balik. Tapi saya kira different. And beside dia juga seorang yang protektif, yang yang melindungi kakak dia ni, bersifat protektif, yang nak melindungi adik dia, sebenarnya adik dia yang melindungi dia. So benda-benda macam kita kena kaji, and then itu kira saya lebih suka di peringkat permulaan apabila saya dapat satu cerita yang solid, saya cari dulu karakter dia, macam mana saya nak membentuk untuk membolehkan karakter ini drive the story. Sebab saya lebih suka konsep, saya tak fikir dulu pasal plot, dari point A ke point B saya tak fikir dulu, saya fikir dulu macam mana watak ini, karakter ini boleh membawa cerita saya itu. So dalam kata lain, bahawasanya saya solidkan dulu main karakter itu. For example, kadang-kadang saya punya characterization tu dalam satu proposal saya itu boleh pergi kepada satu page. So umur dia berapa, apa dia suka, dia ni background macam mana, anak dia macam mana. So kita clearkan dulu karakter main karakter dalam story yang kita, pasal kita nak bercerita tentang dia. Apabila kita nak bercerita tentang dia, kita kena kenal karakter kita dulu. Main karakter tu kita kena kenal dulu, biar solid dulu, and then kita put aside, and then lepas pada tu baru kita fikir setiap orang yang setiap main karakter protagonis itu, atau di protagonis dan dunia sastra dia sebut sebagai protagonis, dan dunia saya sebut heroin lah. Dia pasti ada orang yang akan against dia. So second step nanti kita akan membentuk pula against dia. Against dia tu kemungkinan bukan orang, kemungkinan bukan manusia yang seketul tu, kemungkinan diri dia sendiri, perasaan takut, perasaan curiga, perasaan tu dia banyak benda-benda macam ni. So kemungkinan dia ini nampak Syakira ni nampak hebat, nampak tough, kemungkinan dia takut dekat lipas, kita tak tahu. So benda-benda macam tu kita akan membuatkan cerita itu lebih menarik, and then menyebabkan benda tu dekat dengan masyarakat kita, dan masyarakat akan suka apa yang mereka buat. So itu saja tips saya pada hari ini. Sembang-sembang kita pada hari ini, saya nak masuk dah berpeluh semua, baru lepas exercise. Assalamualaikum, dan jumpa lagi besok. Assalamualaikum, bye.